Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hari ini kepada perbahasan berkenaan dengan syarat mufti. Dua lagi tajuk yang baki. Wa min abwabi usul fiqh aqsamul kalam wal amr wal nahy wal 'am wal khas wal mujma' wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal wal af'al wal nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hadr wal ibahah. Tahina fil usul al-madi. wal hadr wal ibahah wa tartibul adillah. Al-an wasifatul mufti wal mustafti wa baqiya akhiran wa ahkam al-mujtahidin. Qala sayyidina al-imam Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i matni waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qal wa min syartil mufti. Usul fiqh bincang tiga perkara: ma'rifatu dalail fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halil mustafid. Mustafid maksud dia apakah dia dalil, macam manakah nak guna dalil, siapakah orang yang berhak gunakan dalil. Maka orang yang berhak gunakan dalil adalah mufti, iaitu mujtahid. Dan sebab itulah kita bincang tajuk wa min syartil mufti, kerana ini adalah merupakan perbahasan dalam usul fiqh, dalam ilmu usul fiqh. Kerana usul fiqh membicarakan tiga perkara: mengenal pasti apakah dia dalil yang muktabar, kemudian dalil muktabar tu nak gunanya macam mana, dan yang terakhir, siapakah orang yang layak untuk menggunakan dalil-dalil tersebut. Qala sayyidina Imam Al-Haramain wa min syartil mufti, di antara syarat bagi seorang mufti. Mufti yang dimasukkan di sini adalah mujtahid. Sebab pada zaman satu ketika dahulu yang memberikan fatwa adalah orang yang sampai ke tahap ijtihad. Adapun mufti kita pada hari ini secara ghalibnya tak sampai ke tahap ijtihad. Walau bagaimanapun mereka menguasai fiqh. Mereka ada lajnah mereka sendiri, ada kumpulan mereka sendiri. Kalau timbul apa isu pun mereka akan bincang fiqh sama mereka. Jadi dinamakan mufti itu ala sabili darurah saja, main ala sabilil majaz. Sebab hakikatnya kalau betul dia mufti, dia mesti mujtahid. Fal mufti wal mujtahid wal mujtahid wal mufti. Cuma beza mufti dengan mujtahid apa dia? Mujtahid orang yang sampai tahap ijtihad, mufti orang yang ditanya soalan dan dia sampai tahap ijtihad. Jadi semua mufti mujtahid, tapi bukan semua mujtahid mufti. Kebetulan dia mujtahid tapi tak ada siapa nak tanya soalan kat dia, tak jadi mufti lah dia. Kan? Tak adalah dia memberikan fatwa, dia senyap dia lah. Tapi mufti dan mujtahid itu ada pada satu orang insan. Biasanya kalau dia mujtahid, orang tahu dia mujtahid, orang tanya soalan lah, lalu dia pun memberikan jawapan. Bila dia berikan jawapan, dia telah pun berfatwa. Mufti ni bukanlah mesti jawatan rasmi kerajaan bagi, tak. Mufti dalam kitab-kitab lama merujuk kepada orang yang sampai ke tahap ijtihad. Jadi dia akan disoal oleh mustafti, orang yang minta fatwa. Wa min syartil mufti, di antara syarat bagi seorang mufti, iaitu seorang yang sampai ke tahap ijtihad, ayyakuna aliman bil fiqhi, hendaklah dia itu alim di dalam isu fiqh. Alim, dia hendaklah mengetahui ilmu fiqh. Memanglah, sebab nama pun usulul fiqh yang akan menerbitkan al-fiqh. Tiba-tiba dia pandai usul fiqh tapi tak tahu fiqh, tak jadi mufti lah, tak jadi mujtahid lah. Sebab macam mana dia nak berikan fatwa kalau dia tak tahu hukum fiqh? Maknanya seorang mujtahid, sebelum dia jadi mujtahid, dia akan belajar fiqh dulu. Macam Imam Syafi'i, sebelum Imam Syafi'i jadi mujtahid, belajar dengan Imam Malik. Imam Malik masa mengajar tu dah jadi mujtahid dah. Akhirnya Imam Syafi'i pun jadi mujtahid. Imam Ahmad sebelum jadi mujtahid mengaji dengan Imam Syafi'i. Akhirnya sampai satu tahap Imam Ahmad pun jadi mujtahid. Jadi biasanya secara adatnya seorang mujtahid dia mesti pernah mempelajari fiqh. Cuma kali ni dia lain sikit. Kalau dia seorang mufti,
walaupun yang dia belajar fiqh sebelum ini begini, tapi kalau dia sudah sampai ke tahap ijtihad, dia mesti tengok balik apa yang dia belajar. Adakah kena dengan ijtihad dia atau tidak? Kalau kena, dia teruskan. Kalau tak kena, dia kena ijtihad baru. Macam Imam Syafi'i lah belajar dengan Imam Malik. Masa belajar dengan Imam Malik, peganglah apa Imam Malik sebut. Hukum begini. Bila Imam Syafi'i sampai ke tahap ijtihad, ketika itu Imam Syafi'i kena cek balik apa yang beliau telah belajar selama ini, beliau setuju atau tidak ketika beliau telah menjadi mujtahid atau sebagainya. Kalau beliau masih bersetuju, maknanya mazhab Imam Syafi'i ketika itu kenalah dengan mazhab Imam Malik. Bukan sebab Imam Syafi'i ikut Imam Malik, tapi mazhab Imam Syafi'i, cara fikir Imam Syafi'i sama dengan cara fikir Imam Malik. Secara zahirnya macam ikutlah, tapi bukan ikut. Imam Syafi'i fikir balik dan akhirnya beliau bersetuju. Kalau beliau tak bersetuju, wajib beliau mengeluarkan pendapat yang baru, yang bercanggah dengan guru beliau. Wajib. Beliau tidak boleh berpegang dengan pendapat gurunya lagi, sebab ijtihad sudah bercanggah di antara beliau dengan guru beliau. Wa ayyakuna aliman bil fiqhi, hendaklah dia alim di dalam ilmu fiqh. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Okey. Aslan wa far'an. Oh, yang ni kalau kita buka kitab huraian syarah para ulama macam-macam ni. Apa maksud aslan wa far'an? Tapi untuk peringkat ini kita pegang dulu. Aslan iaitu min haitsul dalil. Wa far'an ay min haitsul ahkam al-fiqhiyah. Jadi aslan di sini maksud dia dalilan, wa far'an ay hukman fiqhiyan. Jadi seorang mujtahid dia kena tahu dalil lah. Kalau dia tak tahu dalil, macam dia nak istimbat hukum? Dia pun tak tahu dalil apa yang boleh guna. Jadi seorang mujtahid, dia bila orang tanya satu hukum fiqh, dia kena tahu masalah ni apa dalilnya. Dalil terperinci. Kalau ilmu usul fiqh bincang apakah itu dalil secara ijmal. Seorang mujtahid ditanya soalan, dia kena tahu, ustaz saya begini-begini ustaz, apa hukumnya? Sebelum dia nak kata hukumnya bagian-bagian, dia kena tahu apakah dalil khusus bagi masalah tu. Setelah dia tahu dalil, barulah dia akan fikir, dia akan cuba tihad, akhirnya dia akan keluarkan far'an, masalah fiqh yang dia akan sebut kepada orang yang minta fatwa daripada dia. Jadi seorang mujtahid dia kena tahu fiqh dari sudut apa? Dari sudut apakah dalil setiap masalah yang dia nak fatwakan, dan dia juga kena tahu masalah yang ditanya tu apa jawapannya. Cuma kadang-kadang seorang faqih ditanya soalan, beliau tak boleh jawab. Tidaklah mengatakan beliau ketika itu tak jadi faqih, masih faqih. Cuma kebetulannya beliau tidak menemui dalil, ataupun dalil ketika itu saling bertembung dan beliau masih lagi belum menjumpai jawapan apakah sebenarnya yang diinginkan oleh syarak. Jadi ketika itu tak boleh nak keluarkan al-far'u tu, sebab belum tahu lagi apakah hukum bagi masalah yang ditanya. Khilafan wa mazhaban. Dia juga kena tahu khilafan. Apa khilaf para ulama? Supaya apa? Supaya dia tidak menyangka masalah khilaf, diingatkan khilaf rupanya ijma'. Lepas tu dia keluarkan pendapat baru, dia telah bercanggah dengan ijma'. Sebab itu dia kena tahu masalah-masalah fiqh ni yang khilaf fuqaha apa dia. Khilafan wa mazhaban. Khilafan iaitu dari sudut percanggahan pandangan para ulama, dia kena tahu masalah ni masalah khilaf. Khilaf kepada berapa pendapat? Katakan para ulama dalam masalah ini sebelumnya telah khilaf kepada dua pendapat, sahih, ghair sahih. Dia tak bolehlah keluarkan pendapat yang ketiga, sahih bisyarti kaza wa kaza wa kaza. Kalau tidak, dia bercanggah dengan ijma'. Dipanggil ihdas qaul thalis. Dan kita telah bincang dengan isu ijma' baru ni. Rasanya kita pernah bincang ataupun belum bincang. Kalau belum bincang, kita akan bincang dalam Qurratul Ain nanti. Yang penting seorang faqih dia kena tahu masalah fiqh mana berlaku khilaf. Maksudnya secara tak langsung dia juga kena tahu masalah fiqh apa yang berlaku ijma'. Sebab apa? Supaya kalau dia keluarkan pendapat dia tidak bertembung dengan ijma'.
Contoh macam tadi kami belajar, kita dalam kitab hadis An-Nawawi, Al-Imam Nawawi, kita masuk kepada hadis as-sayyibu zani la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath as-sayyibu zan wan nafsu bin nafs wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Dia baca hadis ni, katakan seorang musyrik baca hadis ni, lepas tu dia teringat satu hadis yang lain, innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa iza qaltaltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah wa fi riwayah fa ahsinuz zabha. Jadi kata, bertembung ni. Kalau selalu orang kata penzina hendaklah dilempar dengan batu sampai mati, di mana fa ahsinul qitlahnya? Kalau kita nak dia mati, kita pancung khalas, ataupun tak payahlah pancung. Dia pun ijtihad. Dia kata, setelah saya meneliti dari syarak, pendapat saya, perempuan kalau dia berzina dan dia pernah kahwin, atau lelaki kalau berzina pernah kahwin, dia tidak dihukum rejam. Sebab ini disebat 100 kali je. Sebab Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu kullu zanin waz-zaniyah kullu zaniyah fajlidu. Allah tak sebut pun farjumu in kanu muhsanin masalan. Jadi ijtihad dia berkeluarkan pendapat dia. Maka para ulama akan kata, kamu ni tak belajar mata warakat dengan elok, kamu tak tahu mana masalah khilaf, mana masalah ijma'. Wanita ataupun lelaki yang berzina dalam keadaan dia adalah muhsan, dia pernah berkahwin sebelum ni dengan syarat-syarat yang disebut oleh kitab fiqh, dia hendaklah direjam sampai mati bil ijma'. Jadi ketika itu mujtahid ataupun mufti tadi telah tersalah, sebab dia berijtihad sedangkan masalah itu telah pun berlaku ijma'. Sebab tu dia kena tahu masalah apa yang berlaku khilaf, masalah apa yang berlaku ijma'. Khilafan wa madhaban, dia juga kena tahu apakah mazhab yang dia kena pegang. Bila khilaf, baik di sisi para ulama apa pendapat? Mazhaban. Dari segi mazhab tertentu pula, katakan sebelum ni dia belajar mazhab Syafi'i, dia kena tahulah apa perincian-perincian dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia dah jadi mujtahid, macam saya sebut tadi lah, walaupun dia pernah belajar mazhab Syafi'i, untuk dia istinbat hukum yang baru ataupun ditanya soalan, dia tidak terkait lagi dengan mazhab Syafi'i dia. Kalau dia setuju, ketika itu ijtihad dia kena dengan mazhab Syafi'i. Kalau dia tidak bersetuju, wajib dia tidak bersetuju. Dia tak boleh kata segan pula, ikut je lah, tapi aku tak setuju ni. Tapi tak apalah, nanti kan bising pula orang. Orang tanya soalan, dia pun jawab berdasarkan mazhab Syafi'i, sedangkan dia tak setuju ketika itu. Maknanya dia tidak menggunakan hak yang sepatutnya bagi seorang mujtahid. Sebab mujtahid tidak boleh, kita akan belajar lepas ni, mujtahid tidak boleh pegang pendapat orang lain. Jadi khilafan wa mazhaban, dia kena tahu juga apakah khilaf di dalam satu masalah, apakah pendapat para ulama yang bercanggah dalam satu masalah, dan dia kena tahu juga secara mazhab dia apa pendapat. Baik, kalau dia sebelum ni belajar mazhab Syafi'i, dia kena tahu lah selok-belok mazhab Syafi'i. Katakan dia tak pernah belajar fiqh, kebetulan dia punya power, punya akal ni, dia jadi mujtahid tak sempat belajar fiqh. Jadi dia kena tahulah khilaf para ulama, satu. Kemudian mazhaban tu maksud dia apa yang dia kena pegang, dia punya ijtihad apa, itulah mazhab dia. Khilafan wa mazhaban, mazhab dia apa, dia kena tahu tu, supaya lepas ni jangan pula dia berfatwa dengan pendapat yang bercanggah dengan pendapat dia sendiri. Okey, dia kena tahu khilaf supaya dia tidak berpendapat dengan pendapat yang bercanggah dengan ijma'. Kalau masalah khilaf, okey, khalas. Jadi dia boleh berijtihad dalam masalah tu sebab berlaku khilaf para ulama. Dia nak pendapat yang dia punya pendapat apa pula? Kena dengan mazhab yang pertama ke mazhab yang kedua? Tak ada masalah, dia berijtihad sebab masalahnya masalah khilaf. Dalam masa yang sama dia juga kena tahu mazhab dia sendiri apa. Kalau sebelum ni dia belajar mazhab Syafi'i, dia kena tahu dalam mazhab Syafi'i apa. Kemudian dia berijtihad, tengoklah ijtihad dia kena atau tidak dengan mazhab yang dia pegang selama ini, ya. Wa an yakuna kamilal alah. Seorang mujtahid pun juga dia kena sempurna alat dia.
Yang ni pun kita buka kitab syarah, ulama akan berbeza pendapat dalam menafsirkan kalam Imam Haramain. Apa yang dimaksudkan kamilal alah? Banyak pendapat. Setakat ni kita pegang dulu. Kamilul alah adalah sihhatuz zihn. Maksud dia la budda yakun zakiyan, la budda yakun fatinan. Mujtahid dia kena orang yang cerdik. Kalau dia bingung, macam mana dia mujtahid? Sebab tu orang yang nak belajar kitab fiqh, nak kena belajar jurusan agama ni, patutnya orang yang jini betul. Sebab dia nak memahami dalil syarak tu, dia kena seorang yang cerdik. Ini dimasukkan kamilal alah. Alat ijtihad dia tu bagus. Maksud dia punya otak power. Akal dia bagus. Ini kalau baca pun lembab, kan? Lepas tu dia jadi mujtahid. Tak jadi mujtahid nampaknya. Dia hanya jadi talibul ilmi lah. Setiap orang dia ada rezeki dia. Jangan kita mengata awak lembab, kesian. Saya bagus. Okey, bukan begitu maksudnya. Cuma kalau dia nak jadi mujtahid, maknanya dia tu seperti seorang profesor lah. Macam mana seorang profesor kalau dia tak cerdik? Okey. Ayyakuna kamilal alah. Hendaklah seorang mujtahid itu sempurna alat. Maksud sempurna alatnya untuk istinbat hukum. Maknanya dia hendaklah menjadi seorang yang cerdik akalnya. Fil ijtihad, kamilal alati fil ijtihad. Alat dia untuk ijtihad itu bagus. Maksud dia otak dia bagus, Zihnuhu zihnun safi. Arifan bima yuhtaju ilaihi fil ahkam. Dia juga kena tahu apa yang dia perlukan untuk sampai kepada hukum hakam syarak. Kalau akal pandai tapi dia tak tahu apakah dia ilmu yang dia kena pelajari untuk dia kena faham hukum, tak lepas juga dia, tak jadi mujtahid dah dia. Kadang ada orang yang cerdik tapi dia tak belajar agama dengan elok. Lepas tu dia baca Quran, dia fikir dia cerdik, dia istinbat ikut dan. Tak boleh, sebab dia tidak mengikut apakah dia syarat-syarat yang perlu dipatuhi dalam ilmu usul fiqh bagi seorang mujtahid. Dia kena belajar tu. Dia kena tahu kalau dalil ni bertemu dengan ini buat apa. Dia kalau pada dengan akal yang cerdik saja tak selesai. Dia kena akal yang cerdik dan dia kena tahu kaedah usul fiqh. Ilmu apa yang dia perlukan, Arifan bima yuhtaju ilaih fil ahkam. Boleh juga kalau kita baca yahtaju, yani huwa arifan bi syai'in hala kaunihi yahtaj wa huwa ilmun huwa yahtaj ila zalikal ilm. Boleh jugalah, Kalau kita baca yuhtaj pun boleh. Yang ni sifat kepada ma tu. Ilmun muhtaj ilaih fil ahkam. Apa dia ilmu tu? Contohnya minan nahw. Yang itu ilmu yang diperlukan untuk istinbat hukum ni apa dia? Nahwu. Kalau nahwu sarah pun dia tak erti, macam mana nak baca kitab? Macam mana ayat Quran hadis? Dia akan faham ikut otak dia je. Dia tidak memahaminya berdasarkan konsep bahasa Arab. Sebab tu minan nahwu wal lughah, dia kena tahulah bahasa Arab. Dia kena faham bahasa Arab. Bahasa yang Nabi guna tu kadang-kadang dah berubah dengan hari ni. Kalimah sayyarah dalam Quran ada. Kalimah sayyarah dalam Quran ada. Dia faham sayyarah maksud dia kereta. Allah Ta'ala pernah sebut pasal isu kereta. Tak betul lah. Tapi dia kata ni, kalau buka kamus sayyarah, betul lah tu kamus kamu zaman hari ni. Sepatutnya dia juga kena tahu bahasa Arab bagi sayyarah itu apa dia. Kena faham lah. Dia kena banyak mainlah dengan bahasa Arab. Dia kena main dengan kamus. Dia kena tahu kalimah ni apa makna dia, sebab dia nak merujuk nas syarak. Kalau dia bahasa Arab pun tak pandai, buka Quran terjemahan, buka hadis terjemahan, dia nak istinbat hukum macam mana? Kan? Dia tak boleh nak istinbat hukum sebab dia tidak memahami bahasa Arab. Dan ini antara kelemahan kita lah. Kita tidak menguasai bahasa Arab dengan baik. Dan insya-Allah kita harapkan sahabat boleh menguasai bahasa Arab dengan baik. Cara nak kuasai bahasa Arab memang kena bercakap. Kalau sahabat tak bercakap dengan kawan-kawan, insya-Allah tak akan mahir bahasa Arab. Sebab bahasa tu perlu percakapan. Dalam keadaan kita boleh bercakap tu pun, kalau dengar balik kita bercakap, kita pun boleh muntah balik apa benda kabut kan nahwu. Itu dalam keadaan try tu. Cuba dia tak try. Senyap selama sehari tu 24 jam. Hanya 22 jam je dia tak bercakap Melayu.
hanya 22 jam saja dia tak cakap Arab. 2 jam cakap Arab. Agak-agak boleh hebat ke? Dia perlu kepada latihan. Sebab tu kita kena sayang dan kuasai bahasa Arab ni, kerana kita nak sampai kepada hadaf kita memahami kalam Allah dan kalam Nabi SAW. Kalaulah Quran tu turun bahasa Inggeris, bahasa Inggeris yang kita nak kuasai gila-gila. Sebab isunya nak faham muradu syari'. Bukanlah nak menafikan bahasa lain, tetapi bahasa Arab ini perlu difahami oleh talibul ilmi. Kalau dia nak sampai ke tahap yang paling ganas itu, yang paling hebat tu, dia memang kena cinta bahasa Arab tu. Dia kena bercakap, dia kena banyak main syair, dia kena hidup dia tu dengan bahasa. Supaya bila dia baca nas, dia ingat, dia tahu cara apa yang Nabi sebut. Dia tahu, kalimah ni memberi makna umum. Kalimah ni sebenarnya dia ada 3 makna. Jadi Nabi nak makna satu. Ini kalau baca kalimah, buka kamus Marbawi, Syekh Marbawi, tak betul lah tu. Dengan tidak menafikan faedah kamus Marbawi, tapi likulli maqam lahu maqal. Tahap nak jadi mujtahid tak bolehlah pakai kamus rendah-rendah. Dia mesti lisanul Arab, dia mesti banyak main syair, dia kena banyak kalimah ni apa maksud dia, apa maksud dia, apa maksud dia. Bila Nabi kata kazaba fulan, dia faham kazaba maksudnya orang ni penipu. Maksudnya sahabat ni ada yang menipu punya. Kazaba Sa'ad, Nabi pernah sebut kazaba Sa'ad. Ketika Sayyidina Sa'ad sebut ketika Fatuh Makkah, Sayyidina Sa'ad kata, hari ini hari kita akan berlawan pedang, kita akan berbunuh-bunuhan. Lalu Nabi pun kata kazaba Sa'ad, al-yawmu yawmul marhamah, hari ini hari kita berkasih sayang. Lalu dia kata, hadis Nabi ni kena tengok balik. Kalau sahabat yang telah dihukum sebagai penipu oleh Rasulullah ni tak ada pegang. Dia faham kazaba maksud dia penipu, telah menipu. Rupa-rupanya boleh tengok dalam kamus, tengok bahasa Arab, kazaba juga bermaksud akhta', tersilap. Kazaba fulan maksud dia akhta'a fulan. Za'ama, kita faham za'ama memang menyangka, dia tak yakin. Tiba-tiba Al-Quran kata yaz'umun dengan maksud yu'minun. Jadi ini semua kena dipahami. Sebab itu saya sangat suka kalau sahabat bahasa Arab. Tapi itulah, kita masih lagi belum mampu lagi, insya-Allah. Masih lagi malu, wal haya' minal iman. Bebel lah tu. Wa ayyakuna kamilal alah minal ijtihad, minan nahwi wal lughati wa ma'rifatir rijal. Dia kena tahu orang lelaki, orang perempuan tak payah tahu. Rosak. Dia kata rijal. Dia kena tahu, dia kena kenal orang-orang lelaki. Orang perempuan tak payah tahu. Apa kaitan orang lelaki tu setiap hukum? Bahaya kan zaman-zaman sekarang ni. Rijal yang dimasukkan sini adalah rijalul hadis, ruwatil hadis, tak kira lah lelaki ataupun perempuan. Tapi dah jadi istilah ar-rijal yang dimasukkan di sini adalah perawi hadis. Sebab dia akan istimbat hukum melalui hadis. Jadi nak mengetahui hadis ini sahih ke, hasan ke, dhaif ke, adalah dengan mengetahui siapakah perawi hadis. Kalau ada perawi hadis yang dhaif, maka hadis itu akan jadi dhaif. Hadis dhaif tidak boleh menjadi hujah di dalam untuk istimbat hukum. Jadi itu pentingnya untuk dia kena mengetahui siapakah perawi hadis. Jadi seorang mujtahid untuk dia istimbat hukum, dia kena pastikan hadis yang dia nak gunakan itu adalah hadis yang sahih. Quran tak perlu dah. Quran yang ayat ni siapa perawinya? Perawinya penampar pun tahu kan. Ayat Quran semuanya mutawatir, semuanya qat'i, semuanya sahih min haitsu subut. Hadis Nabi tidak semuanya sahih min haitsu subut. Kadang-kadang ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif, ada mutawatir. Mutawatir khalaslah. Mutawatir lebih tinggi daripada hadis sahih. Mutawatir maknanya yakin terus. Tapi kalau sahih masih lagi ada zan, tapi dia sudah menjadi hujah. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, semuanya diukur melalui perawi. Bila hadis itu sahih ataupun hasan boleh jadi dalil. Jadi sebab itu dia kena mengetahui siapakah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Wa tafsiril ayatil waridati fil ahkam, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum hakam dia kena tahu tafsirnya. Tafsir ni bukan terjemahannya. Biasa kita orang Melayu tafsir Quran maksud dia terjemah Quran. Saya ingat lagi dulu pernah sekali adalah di Gombak tu kita buat majlis istilah apa, macam usrah begitulah kan. Jadi
Saya kata okey, pakcik-pakcik, abang-abang, kita minggu depan kita dulu buat style macam mesti ya. Minggu depan insya-Allah kita akan dengar tafsir surah Al-Fatihah. Jadi saya minta abang minggu depan abang tolong tafsir surah Al-Fatihah ya. Lupa kita ingat kita semua pelajar. Dia kata boleh. Salah. Okeylah. Pertemuan akan datang. Okey bang, silakan. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia membuka buku dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia baca terjemah sampai habis. Amin. Perkenankanlah ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh betul lah, sebab orang Melayu kita tafsir maksud dia terjemah, tafsir Quran, tafsir hadis Tafsir yang dimasukkan sini bukan itulah Tafsir maksud dia huraian. Apakah kefahaman para ulama terhadap ayat-ayat hukum? Jadi dia kena faham apakah, sebab nak istinbat hukum sama ada hadis ataupun daripada Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran dia kena faham betul, dan semua tu berkait dengan apa telah kita bincang sebelum ni, iaitu bahasa. Bukan takat bahasa saja, dia kena faham ayat ini secara syariat ni dipahami macam mana. Kalau sekadar orang hebat bahasa, belum lagi mampu untuk istinbat hukum. Dia kena faham syariat kata apa, nasikh mansukh, semua tu dia kena tahu tentang isu al-waridah fil ahkam wal akhbar. Al-akhbar sini kisah-kisah Adakah maksudnya kisah-kisah? Nanti dulu. Bukan kisah-kisah. nak nampak dah catat dah tu, nanti dulu. Silap saya, tak boleh buat main macam tu tak. Wal akhbar, maksudnya akhbar, maksudnya ahadis. Maksudnya la budda an yakun ladaihi ma'rifatun fi tafsiril ayatil quraniyah wa fi tafsir ahadisin nabawiyah al-muta'alliqah bil ahkam. Huraian hadis, huraian Al-Quran yang berkait dengan hukum hakam tu semua dia kena tahu. Dia boleh bahasa Arab, power okeylah, tapi dia kena faham huraian hadis. Dan huraian itu dalam masa yang sama menggunakan kekuatan bahasa, dia juga kena faham apakah yang diinginkan oleh Nabi secara syariat. Ar-riba contoh, dia pun baca Al-Quran. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dia kata riba maksud dia ziyadah, semua benda berlebih haram. Orang tu ajak dia makan, betul Ustaz? Bagi sepinggan, tambah haram. Dia mujtahid kononnya. Sebab Allah kata wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba, war-riba hiya az-ziyadah. Naya. Dia kata saya hebat bahasa Arab. Dia terlupa tafsir ayat tu. Riba yang dimasukkan dia sudah bertukar daripada makna bahasa kepada makna lain. Riba pula ada jenis dia, riba al-fadlah, riba nasa, jangan dia baca nisa. Sikit-sikit perempuan aja kena riba nisa. Habis riba rigal mafish. Bukan riba nisa, riba nasa bi fathin nun. Ada riba nasa, riba al-fad, ada riba liyad, kemudian ada riba al-qard. Itu semua dia kena tahu. Sebab tu seorang mujtahid dia biasanya akan mempelajari fiqh. Dia akan belajar ayat Quran, hadis, Dia nak sampai ke tahap ijtihad tu, dia sudah melalui ilmu-ilmu ini. Dan apa yang kita belajar sekarang ni semua ke arah itu sebenarnya. Cuma sampai ke tidak aja. Sampai ke tidak saja. Tapi kalau tak belajar langsung, insya-Allah tak sampailah. Jangan takut Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata insya-Allah la tajri ala al-yabas. Wal akhbar al-waridati fiha. Al-akhbar jamak pada khabar. Yang dimasukkan sini bukan kisah-kisah, tapi dimasukkan adalah khabar nabawi. Maksudnya tafsiril ayati al-waridati fil ahkam wa tafsiril ahkami. Jadi al-akhbar tu wal akhbar wa tafsiril akhbar. Dia adalah ma'tuf kepada ayat. Tafsiril ayati wa tafsiril akhbari. Maksudnya al-akhbar an-nabawiyah al-waridati fiha, ay fi al-ahkam. Tapi yang paling dekat sekali al-akhbar Ustaz. Maksudnya wal akhbar al-waridati fil akhbar. Sebab dhamir balik kepada yang dekat. Kita kata janganlah sampai begitu sekali kan. Iza sahal makna wala sahal i'rab kan. Kadang-kadang kita nak tatbik nahwu ni langsung tak ikut makna, ikut dan je kan. Wal akhbar al-waridati fiha ay fil akhbar. Apa maksud dia tu? Khabar yang datang dalam isu khabar.
tu orang tak faham. Jadi kita kena tengok jugalah dhamir tu balik ke siapa. Okey, wal akhbari maksudnya wa tafsiril akhbar, maksudnya wa syarhi ahadits an-nabawiyah al-waridati fil ahkam. Okey, alhamdulillah selesai kita syarat mufti. Senang je. Yang belakang-belakang ni semuanya senang. Sebab dia mengenal pasti. Cuma nak sampai ke situ je susah. Nak kenal orang ni siapa senang. Sebab itu seorang mujtahid kalau ikut zaman hari ni macam dah tak ada dah. Kot ada pun mungkin seorang, dua, tiga orang macam tu je, yang dia menguasai semua ilmu ni dengan baik sampai dia boleh istinbat hukum tu susah. Dan hanya orang yang sampai ke tahap ijtihad saja boleh istinbat hukum. Masalah hari ni yang berlaku kepada orang yang belajar agama, dia merasakan dia juga boleh istinbat hukum. Dia belajar agama, dia ada master, dia ada PhD, dia Azhari contohnya. Takkan tak boleh istinbat hukum? Tak boleh. Sebab kamu tidak memenuhi kriteria ini. Tapi senang je Ustaz. Alim ambil fiqh, saya alim. Betul ke alim? Betul ke kamu alim dalam masalah fiqh? Betul ke kamu telah menguasai akal, kamu adalah cerdik? Betul ke kamu telah menguasai benda-benda diperlukan oleh ahkam? Nahwu kamu tahu mana? Saya dah alhamdulillah belajar ujurumiyah. Ujurumiyah ada. Dia ustaz macam mana? Ujurumiyah. Lughah saya dah baca Ustaz, kamus munjid. Munjid. Fin lisanul Arab, fin badanul Arab, fin ra'sul Arab. Mafish lisanul Arab faqat, mafish abdanul Arab. Ain, taib. Ma'rifatul rijal. Saya dah banyak kenal kawan-kawan lelaki saya. Ya betul, bagi sekali kan. Tak boleh, dia semua perlukan kepada, maknanya satu orang yang kuasai semua benda ni susah. Sebab tu nak katanya kerja kita banyak sangat, tapi kadang-kadang kita tak ada tujuan. Kalau sebab tu orang yang dia ada cita-cita besar, dia memang akan gila-gila. Lepas tu kata para ulama kita, waktu kita ini adalah kita punya ra'sul mal. Modal belajar ilmu ni adalah masa dia. Pernah tak sambil makan tu tertekan je, kawan ajak pergi rumah, dia ajak pergi makan, sambil dia makan menyembang, dia tengok jauh, Allah tertekan je, aku tak boleh cuba kuih. Pernah tak? Kalau pernah tu nak jadi percaya tu. Kalau tak pernah, rasa seronok buang masa, seronok baca kitab 5 minit migraine. Yang itu lain lah. Sebab itu masa talibul ilmi ni sangat berharga, sangat malang. Kalau dia rasa dia talibul ilmi, tapi masa dia untuk belajar dalam sehari itu mungkin dalam sejam 2 jam. Patutnya kalau dia talibul ilmi, patutnya 10 jam 15 jam untuk ilmu. Macam seorang peladang lah kita silahkan. Siapakah peladang? Orang yang masa dia dengan ladang. Ini pergi ke ladang dia tu sehari 5 minit, lepas tu balik. Lepas tu saya peladang benda je, itu menziarahi ladang. Ustaz, jadi setiap kita kena sedar bahawa, sebab saya kadang-kadang rasa sedih ada orang dia boleh buang masa, dia boleh tengok, boleh main game. Bukanlah tak boleh main game, sepatutnya tak main lah kan, banyak benda kita kena buat. Boleh main game sampai berjam-jam. Lepas tu kelas pergi juga, alhamdulillah pergi, tak laki pergi. Yang tak begitu tak termasuk dalam isu kita lah kan. Yang pergi tak laki ni, yang mengaji dengan masyayikh ni, dengan masa masyayikh tu, ya Allah dahsyat dengan cara dia menuntut ilmu tu. Balik kitab tak ke mana, dia akan jumpa balik kitab tu ketika kelas akan datang. Buku tak ada, murajaah tak ada. Habis masa dia pakai laptop, bagus pakai laptop tu, kita ingat dia buat kertas kerja ke, dia buat kajian ke, baca kitab ke, tak, main. Lepas tu dia kata dia talibul ilmi, lepas tu dia mujtahid benda ni. Semua ni sebenarnya balik kepada kita. Sebab tu kalau kita tengok para ulama kita dulu, kadang-kadang kita pelik, sampai ada yang upah orang tolong suap makanan ke dalam mulut. Dia kata buang masa aku guna tangan untuk makan, tapi kena makan, takut tak makan mati. Jadi nganga je, upah orang. Lepas tu kita taklah buat begitu. Kalau buat begitu masuk khabar lah kan. Pergi je matam, itu dahsyat sungguh kata. Tapi nak katanya sampai begitu sekali para ulama kita, hafal matannya lagi. Kita masih lagi sebenarnya belum. Saya kadang takut kita ni tak masuk lagi dalam talibul ilmi. Alhamdulillah adik-adik antara yang direzekikan Tuhan dapat awal. Saya ni rambut dah putih dah ni. Tengok gambar tadi macam seronok lah kan, putih ya, putih seputih salji Tapi rugi sebab rugi dari sudut umur kita dah tua, tapi baru nak start. Adik-adik ada masa lagi. Tapi kalau buang masa juga, sama jugalah.
Talibul ilmi ni masa dia tu, masa dia adalah merupakan dia punya harta dia. Sebab tu jangan buang masa dengan benda yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tengok kita sebagai talibul ilmu, apa kita yang nak kejar. Tapi benda ni penting, tapi tak termasuk dalam bidang kita, tinggalkan. Buat apa kita buat benda yang penting tapi tak kita perlukan. Kita hanya buat benda yang paling penting yang kita perlukan. Okey. Habis syarat mufti tu, masuk kepada syarat mustafti. Habis syarat mustafti, masuk muka surat yang ketiga. Betul, habis dah kelas kita hari ni. Tapi masa masih panjang. Kita balik kepada hafalan. Okey, boleh gitu tak? Pelik saya kali ni tak? Kita masuk kepada hafalan yang seterusnya. Selesai nasakh tu, InsyaAllah tu. Walaupun nak kata hafal ke tak hafal, macam tak hafal je kan. Tapi tak apa, yang penting kita berusaha secara jamaahnya, kita berusaha untuk menghafal bersama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada faslun fi at-ta'arud. Ni semua kita dah pernah hafal. InsyaAllah dia boleh ingat balik lah. Cuma yang akhir-akhir tu kita tak pernah start hafal lagi. Ini kalau ada kuftah semua depan ni, 5 jam boleh jalan. Bukan sebab kuftah tu, kerana sonoknya menuntut ilmu tu. Habis kalau tak ada kuftah, lambat sikit, berhenti awal sikit lah. Sambung di rumah. Faslun fi ta'arud. Boleh kita sambung hafalan sikit sebelum kita masuk, sebab masa kita ada panjang lagi. Kita habis ke 10 ada masa lagi. Faslun fi ta'arud. Idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma an yakuna 'ammayn aw khassayn aw ahaduhuma 'amman wal akharu khassa aw kullu wahidin minhuma 'amman min wajhin wa khassan min wajhin. Faslun fi ta'arud. Idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma an yakuna 'ammayn aw khassayn aw ahaduhuma 'amman wal akharu khassa aw kullu wahidin minhuma 'amman min wajhin wa khassan min wajhin. Faslun fit ta'arud. Idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma an yakuna 'amman min wa khassan. Ana kaman aqta'tu. معلش تاني أنا الذي أقطعته. فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما من والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. فصل في التعارض.
إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما من خاصة أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم فينسخ المتقدم بالمتأخر فصل في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن أمكن الجمع بينهما يجمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك إن كانا خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص فصل في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك إن كانا خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر فإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هكذا انتهينا من فصل في التعارض. فصل في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحد عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع وإن لم يمكن الجمع بينهما
يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. طيب هكذا انتهينا والحمد لله على حسب. طيب نكمل الشرح ثم نعود إلى الإجماع وهكذا. وأمامنا ساعتان تقريبا صح؟ أمامنا ساعتان؟ ساعة ونص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Nukammil kita sambung apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Tadi syarat mufti. Syarat mustafti apa pula? Apa dia mustafti? Orang yang minta fatwa, iaitu muqallid. Kalau tadi ada mufti, ada mujtahid, maka sekarang perbahasan kita adalah untuk mengenal pasti siapakah orang yang namanya mustafti. Orang yang tidak boleh dia istinbat hukum. Sebaliknya dia kena tanya kepada mufti, iaitu mustafti. Dia ni namanya mustafti, orang yang minta fatwa. Bukan yang memberikan fatwa, dia yang minta fatwa. Maka mustafti adalah muqallid. Kalau di sana ada mujtahid, lawan mujtahid muqallid. Mustafti adalah orang yang minta fatwa, iaitu muqallid. Maka semua mujtahid, semua mustafti adalah muqallid. Muqallid juga adalah mustafti. Melainkan kalau muqallid itu tak pernah tanya soalan, maka tak dinamakan sebagai mustafti. Dia tak pernah tanya hukum, dia ikut dan je. Dia muqallid tidak? Dia muqallid. Dia mustafti tak jadi mustafti lagi. Sebab dia tak pernah minta fatwa, tak pernah tanya para ulama akan hukum. Tapi sepatutnya semua mustafti, semua muqallid adalah mustafti. Sebab dia tak tahu hukum, jadi dia kena tanya hukum dengan para ulama. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa min syartil mustafti ay yakuna min ahli taqlid. Syarat seorang mustafti yang nak tanya soalan ni, dia hendaklah daripada ahli taklid, maksudnya daripada golongan muqallidin. Dia adalah pemilik taklid, iaitu ikut. Taklid ni mudah ceritanya ikut. Bukan dia yang memandai-mandai keluarkan fatwa, dia yang meminta fatwa, dia yang ikut. Fayuqallidul muftiya fil fatwa fil futiyah. Fayuqallidul muftiya fil futiyah. Maka apabila dia ini mustafti, dia hendaklah mengikut mufti pada fatwa. Dari sudut fatwa, bukan dia yang memandai-mandai keluarkan pendapat. Sebaliknya dia kena tanya mufti. Bila mufti dah jawab, dia kena ikut apa yang mufti sebut. Dia tanya apa? Tanya dalil, bukan tanya dalil. Dia tanya, ustaz, saya nak buat benda-benda ni, apa hukumnya? Boleh ke tak boleh? Ustaz kata boleh. Okey, dia pun buat. Dia tak perlu tanya dalil. Tugas mustafti bukan minta dalil. Hari ni terbalik. Apa dalilnya? Oh, macam tadi tu Imam Syafi'i kata begini, Syekh. Apa dalil Imam Syafi'i? Dia akan cek tu, takut salah. Dahsyat orang sekarang. Bagus tu, dia semangat nak jadi mujtahid. Bagus. Tapi ikutlah dia punya caranya. Ini mengaji tidak apa tidak, sepanjang hari buang masa. Ataupun dia tu tak buang masa, tapi dia sibuk benda lain. Dia tu seorang doktor, doktor bedah ataupun doktor gigi sebagainya. Mari malam, apa dalil? Kalau bagi dalil pun dia boleh buat apa? Dia bukan tahu cara nak istinbat hukum, cara nak faham dalil. Maka hendaklah seorang mustafti itu bertanya fatwa, bukan bertanya dalil. Tapi kalau dia tanya, boleh juga. Min babi itma'anil qalb. Dia nak belajar, ustaz, Imam Syafi'i sebut begini, mesti ada dalil. Boleh saya tahu apa dalilnya? Boleh. Tak ada masalah. Bukanlah maknanya tak boleh minta dalil. Tapi hari ini masalah yang minta dalil tu seakan-akan dia nak tengok, ni dalilnya kuat tak kuat. Kamu tahu ke dalil itu kuat tidak? Yang boleh mengetahui dalil itu kuat tidak mujtahid.
Dan ini adalah kesilapan yang banyak tersebar pada zaman kita hari ini. Di negara Arab pun ya, di negara Malaysia pun ya, di Nusantara pun ya. Apa dalilnya Ustaz? Dia tanya hukum, kita jawab, betul tanya, apa dalil? Dari sudut kita sendiri pun bagus juga bila tanya dalil tu, kita pun kena study lah apa dalilnya. Tapi dalam masa yang sama, yang menyedihkan, dia nak check dalil orang ni apa, dalil orang ni apa. Dia nak tengok mana yang kuat. Masalahnya dia tak boleh nak tengok dia tu kuat tidak. Pernah berlaku pada Syekh Said Shaltut sendiri. Orang datang ke Darul Ifta tanya, apa hukum faedah bank? Apa hukum faedah bank? Kita simpan duit kat bank, kita kata kalau saya simpan banyak ni, berapa bank nak bayar? Bank kata bagi sekian. Faedah bank. Di Malaysia difatwakan faedah bank ni, interest bank tu riba lah. Di Mesir yang difatwakan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, faedah bank bukan riba. Sebab itu ini yang dipegang oleh Syekhul Azhar dulu, Syekh Ahmad Tantawi, Syekh Muhammad At-Tantawi. Dan akhirnya orang Malaysia salah faham. Orang Malaysia kata Syekhul Azhar menghalalkan riba. Sebab orang Malaysia faham faedah bank riba. Jadi Syekhul Azhar kata faedah bank halal. Syekhul Azhar menghalalkan riba. Punyalah jauh sangat kita istinbat hukum tu. Padahal Syekhul Azhar kata riba adalah haram, faedah bank bukan riba. Jadi faedah bank tidak haram. Itu dia punya istintaj dia. Tapi kita salah faham. Saya pernah dengar, saya ada kuliah lagi, saya ada ceramah umum, Syekhul Azhar pun tak betul. Sebab mengatakan riba adalah halal. Kalau dia kata riba halal, bukan tak betul, keluar dari agama Islam tu. Murtad tu sebab menghalalkan benda yang haram. Riba haram bil ijma'. Tapi adakah benda sekian-sekian ni riba atau tidak? Kerana berlaku khilaf. Jadi yang difatwakan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, faedah bank bukan riba. Balik bercerita tadi, bila orang ni tanya kepada Syekh Said Shaltut, apakah hukum kita mengambil faedah bank? Syekh kata halal. Apa dalil? Tanya Syekh. Syekh nampaklah sebab orang zaman sekarang begitu. Dia ajar salah. Kenal pasti dalil setiap faqih. Yang nak kenal pasti itu pula orang yang bukan mutakhasis, ataupun dia takhasus dalam bidang agama tapi dia lain di bidang hadis. Contoh, dia belajar bidang hadis, orang tanya fiqh, dia kata apa dalil ni? Dia nak check tu, tengok hadis dhaif tak dhaif. Dia ingat dalil tu semata-mata hadis. Dia terlupa dalil ni macam-macam. Quran pun dalil, ijma' pun dalil, qiyas pun dalil. Akhirnya bila Syekh ditanya begitu, Syekh pun kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi fawaidil bunuk fa innahu halalun balal. Orang Melayu kata halal balal. Halal balal, halal dia tu memang halal, okeylah. Halalun balal. Tapi tak ada kata balal tiba tu. Fa innahu balal. Tak ada, dia mesti ada halal balal. Dia punya rima dia betul. Orang Melayu pun halal balal. Alaikum bi fawaidil bunuk. Kata Syekh, Rasulullah sebut alaikum bi fawaidil bunuk fa innahu halalun balal, rawahu Ibnu Shaltut fi musnadih. Orang ni kata alhamdulillah ada hadis. Alaikum, hendaklah kamu mengambil faedah bank. Faedah bank itu adalah halal yang bagus, faedah yang halal, tak ada masalah. Rawahu Ibnu Shaltut fi musnadih. Dia punya seronok tu, dia kata syukran ya Syekh, dia pun keluar. Syekh tergelak tu. Syekh tahan. Datang balik. Pertama, ada ke bank zaman Nabi tu sampai Nabi kata alaikum bi fawaidil bunuk? Yang kedua, ada ke musnad Ibnu Shaltut? Tercengang orang tu lah. Syekh kata itu masalah sebab orang dia kita, kalau kita tipu pun dia tak boleh nak beza. Sebab dia bukan mutakhasis untuk istinbat hukum. Bukanlah Syekh nak menipu atas nama Nabi dalam contoh ni, tapi nak mengajar orang tadi. Tengok saya tipu. Dengan niat nak mengajar dia lah. Saya kata ini hadis, kamu tak boleh beza. Tiba-tiba kamu minta, kamu nak pertikai ulama kata dalil apa semua. Jangan. Sebab itu kalam mujtahid adalah dalil bagi kita. Bukan hadis Nabi itu dalil kita. Bagi seorang muqallid,
dalilnya adalah kalamul mujtahid. Adapun dalil mujtahid pula adalah kalamullah wa kalamur rasul wal qiyas wal ijma' wa baqiyatil al-adillah. Jadi kita pun berdalil jugalah, cuma kita berdalilkan kalam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula, tugas Imam Syafi'i mencari dalil daripada Quran, hadis, ijma', qiyas dan sebagainya untuk istinbat hukum. Okey. Kemudian kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa laysa lil 'alimi ay yuqallid wa qil yuqallid. Wa laysa lil 'alim. Ni pun orang boleh salah faham ni. Tengok, Imam dah kata tidak boleh orang alim bertaklid. Saya orang alim, jadi saya tak boleh taklid. Saya kena berijtihad. Dia tak faham alim yang Imam Haramain masukkan ni siapa. Dia faham asal siapa yang alim. Saya alim nahwu, saya kena ijtihad. Saya alim saraf, kena ijtihad. Saya alim hadis, saya kena ijtihad. Dia terlupa alim yang dimasukkan di sini adalah allazi wasala rutbatal ijtihad, al-alim, al-mujtahid maksudnya. Maksudnya walaysa lil mujtahid an yuqallid. Jadi maksud alim di sini adalah mujtahid. Sebab apa saya timbulkan ni? Sebab ada orang salah faham. Dia baca kitab, dia ingat dia yang taklid ni orang yang tak belajar. Kita orang belajar tak payah taklid, kita kena cari. Sebab walaysa lil alim an yuqallid. Dia perasan, dia terlupa alim yang dimasukkan di sini dalam isu mujtahid muqallid. Alim dalam isu ini, dalam bab ijtihad ini, alim adalah orang yang sampai tahap ijtihad. Siapa yang tak sampai tahap ijtihad dipanggil ammi. Tapi dia ada PhD, Ustaz. Walau dia ada PhD. Dia ada PhD Al-Azhar, Ustaz. Walau dia PhD Al-Azhar sekalipun. Dia hebat, Ustaz, boleh baca kitab terus, faham. Walau begitu, bila dia tak sampai ke tahap ijtihad dalam ilmu usul fiqh, dia dipanggil muqallid, ammi. Dia ada mujtahid, dia ada muqallid. Dia adalah muqallid. Walau dia PhD usul fiqh, walau dia doktor dalam bidang tafsir, walau dia PhD hadis sekalipun, tak, dia masih muqallid. Jadi tajuk ni penting sebenarnya, sebab kita nak letak kita di mana. Kalau silap letak, kita berasa Imam Syafi'i salah ni, dalil Imam Syafi'i tak betul. Kalau yang sebut mujtahid, tak apa. Mujtahid memang dia boleh meneliti dalil. Dia faham dalil orang ni, dia faham dalil orang ni. Dalam masa yang sama, setiap mujtahid bagi mereka dalilnya itulah yang betul, istimbatnya lah yang betul. Sebab tu dia berpegang dengan pendapat tu. Jadi apabila dia seorang alim yang sampai ke tahap ijtihad, dia tidak boleh taklid. Kata Imam Al-Haramain, walaysa lil alim an yuqallid. Maksudnya walaysa lil mujtahid an yuqallid. Kenapa dia tidak boleh taklid? Sebab dia mampu untuk ijtihad. Tapi kalau yang muqallid pula, laisa lil muqallid illa an yuqallid. Laisa lil muqallid illa an yuqallid, wa laisa lil muqallid an yajtahid. Amma al mujtahid la yajuzu lahu taqlid, bal yajibu alaihi al ijtihad. Mujtahid tidak boleh taklid, sebab tanggungjawab dia adalah untuk cari gali hukum daripada dalil. Muqallid pula, oleh kerana dia tak sampai, dia tidak boleh jadi mujtahid. Dia kena pegang kalam mujtahid, walaupun di depan dia jumpa hadis macam-macam bercanggah dengan pendapat mujtahid dia. Kita belajar mazhab Syafi'i, tiba hadis ni lain pula ni, bercanggah dengan mazhab Syafi'i ni. Tak boleh pegang Syafi'i, saya kena pegang kalam Nabi. Tak betul sikap tu. Yang betulnya dia kena pegang kalam Imam Asy-Syafi'i, walaupun orang kata sebenarnya pendapat Imam Syafi'i dhaif sebab hadis gini. Dia kata minta maaf, saya muqallid, saya pegang kalam Imam Syafi'i, itu dalil saya. Imam Syafi'i pula serah Imam Syafi'i dengan Tuhan. Kalau Imam Syafi'i salah di akhirat pun, salah dalam masalah fiqh tak ada masalah. Mujtahid kalau berijtihad, kalau betul dapat pahala, kalau salah pun dapat pahala. Saya taklid juga begitu, wajib saya taklid. Imam saya betul tak betul tu lain cerita. Tapi kalau saya mana-mana mujtahid, saya mana-mana jadi mujtahid sedangkan saya bukan mujtahid, haram, saya berdosa. Sebab tu walaysa lil alim an yuqallid, tidak boleh bagi orang alim yang sampai ke tahap ijtihad, maknanya untuk dia bertaklid, ikut pendapat mujtahid lain, sebab dia boleh untuk istinbat hukum. Wakil yuqallid, maksudnya ada pendapat yang lain dalam ilmu usul fiqh mengatakan mujtahid diizinkan untuk bertaklid dengan pendapat mujtahid lain.
Sebab walaupun dia taklid dengan mujtahid lain, mujtahid itu masih lagi mujtahid. Baik, dia masih lagi tidak lari daripada nas syarak. Yang tak bolehnya kita keluarkan hukum hakam bukan dengan dalil. Walaupun orang tadi boleh ijtihad contoh, tapi dia pegang pendapat mujtahid lain, maka mujtahid itu berpegang dengan dalil yang muktabar, maka dia masih lagi dalam ruang lingkup dalil yang muktabar. Ini adalah hujah bagi pendapat yang kedua ni. Tapi pendapat ni marjuh. Pendapat yang kuat, mujtahid tidak boleh bertaklid. Contoh macam Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i belum jadi mujtahid, Imam Syafi'i berpegang dengan kalam guru-gurunya, Imam Malik dan sebagainya. Imam Malik mujtahid. Apabila Imam Syafi'i sudah sampai ke tahap ijtihad, kita tengok banyakkah pendapat Imam Syafi'i bercanggah hingga Imam Malik? Banyak. Imam Malik kata najis lembu tidak najis, Imam Syafi'i kata najis. Hai, bukan kamu anak murid Imam Malik dulu? Ya. Habis kenapa kamu bercanggah dengan pendapat guru kamu? Tak hormat? Bukan tak hormat, tapi saya mujtahid sekarang ni. Dulu memanglah saya pegang, sebab saya bukan mujtahid. Bukan mujtahid kena pegang pendapat mujtahid. Bila saya sudah jadi mujtahid, saya tidak boleh berpegang dengan pendapat mujtahid lain. Setelah saya berijtihad, saya mendapati pendapat guru saya itu bagi saya adalah salah. Mungkin betul sisi Allah Ta'ala, tapi bagi saya salah. Kenapa? Yang betulnya bagi saya, moga-moga ia yang kena pada Allah, adalah najis binatang yang halal dimakan tetap najis. Imam Malik tak? Imam Malik bagi Imam Malik, najis binatang yang halal dimakan tidak najis. Jadi orang yang bela ayam, baju penuh ganti ayam, dia sembahyang sah di sisi Imam Malik. Imam Syafi'i tak sah, dia kena tukar baju, sebab baju ni dah menajis. Imam Malik berpegang dengan hadis, Imam Syafi'i tak setuju cara istidlal hadis. Begitulah yang kita akan dapati di dalam masalah-masalah khilaf di kalangan fuqaha. Jadi pendapat yang kuat, mujtahid tidak boleh bertaklid. Ada pendapat mengatakan boleh, sebab dia taklid siapa? Dia bukan taklid muqallid, dia taklid mujtahid. Dia akan sampai juga kepada kehendak Allah Ta'ala berdasarkan apa yang difahami oleh mujtahid yang diikut. Okey, ada dua pendapat lah dalam masalah ini. Boleh tak mujtahid pegang pendapat mujtahid lain, atau tak boleh? Tapi kebetulan, katakan Imam Syafi'i setelah jadi mujtahid berijtihad. Kebetulan setelah berijtihad, ijtihad Imam Syafi'i sama dengan pendapat Imam Malik. Taklah dinamakan Imam Syafi'i bertaklid dengan Imam Malik. Bukan taklid, tapi kebetulan setelah saya kaji balik, saya punya cara otak fikir pun macam guru saya, sama. Jadi ketika itu mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Malik sama. Bukan Imam Malik ikut Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i ikut Imam Malik, tapi masing-masing berijtihad dan kebetulannya sama pendapat. Okey. Sebab kalau kita tengok masalah fiqh ni, biasanya jumhur sama pendapat. Yang bezanya Imam Abu Hanifah sikit, Imam Hanifah. Tapi bukanlah semua, banyak juga masalah-masalah pendapat beza. Imam Malik mengatakan sapu kepala semua kena sapu. Imam Syafi'i kata walau sehelai rambut, walau setengah rambut, walau 0.0001 rambut, yang penting sentuh. Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata kalau makan unta tak batal wuduk. Imam Ahmad kata makan unta batal wuduk. Hai, kenapa yang lawan Imam Syafi'i? Bukan isu lawan, isunya Imam Ahmad ketika mengeluarkan pendapat itu sudah sampai ke tahap ijtihad. Lalu beliau mendapati apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i tidak betul bagi beliau. Kalau beliau ikut juga pendapat Imam Syafi'i, maknanya beliau ikut pendapat yang tak betul. Sebab itulah tidak boleh seorang mujtahid mengikut pendapat mujtahid lain. Kalau bagi Imam Ahmad, batal wuduk kalau makan daging unta, Imam Syafi'i kata makan daging unta tak batal wuduk. Kalau Imam Ahmad kata tak apalah, peganglah pendapat Imam Syafi'i, beliau makan unta, lepas tu tak berwuduk, berdosa Imam Ahmad ketika itu, sebab Imam Ahmad telah berpegang dengan pendapat yang salah pada pemikiran beliau. Tapi kalaulah contoh bagi pendapat Imam Ahmad sama dengan pendapat Imam Syafi'i, maka ketika itu tidaklah menjadi masalah. Bukan Imam Ahmad ikut Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad berijtihad dan sama ijtihad Imam Ahmad dengan pendapat Imam Syafi'i contohnya. Okey,
Kita masuk pula sikit kepada ta'arif taklid. Sebab dah sebut isu taklid ni. Mustafti mestilah muqallid. Lepas tu bincang pula, mujtahid boleh tak bertaklid? Boleh tak boleh, ada dua pendapat. Dah lalang sebut isu taklid, Imam Al-Haramain mendatangkan ta'arif taklid. Siapakah dia taklid? Apakah itu taklid? Qala rahimahullahu azza wa jalla, wa taqlid qabulu qawlil qaili bila hujjatin. Taklid ni apa dia? Qabul qawlil qail. Memegang ucapan seseorang yang berucap. Qail di sini kalau dalam ilmu usul fiqh, dalam isu ini maksud dia mujtahid lah. Qabulu qawlil mujtahid bila hujjatin, tanpa ada hujjah. Itu namanya taklid. Orang tanya kita, Ustaz, saya tanya soalan apa dia? Saya baru ni Ustaz, tengah sembahyang, darah mengalir Ustaz, daripada hidung banyak pula tu, basah baju ni. Tapi saya teruskan sembahyang. Macam mana sembahyang saya tu Ustaz? Ustaz dia kata batal. Sembahyang batal sebab menanggung najis. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Dia tanya tak apa dalil? Itu namanya taklid. Itu namanya taklid. Berpegang dengan ucapan seseorang tanpa hujah. Dia hanya tahu apa hukum, dia pakai terus. Itu namanya taklid. Habis kalau dia minta Ustaz, apa dalilnya Ustaz? Masalahnya kalau saya bagi tu dalil pun kamu tak mampu nak memahami dalil. Kalau bagi tu dalil pun macam tak faham dalil juga. Jadi itu juga tetap namanya taklid, walau dia minta dalil. Sebab kadang-kadang orang tanya juga kan, Ustaz, kenapa kita mazhab Syafi'i kalau apa namanya sapu rambut sikit boleh mazhab orang lain ni saya dengar kata kena sapu semua. Apa dalil kita, mazhab kita Kita pun sebut dalil mazhab kita gini. Adakah ketika itu orang yang bertanya itu dia tahu hukum dan dia tahu dalil? Adakah dia ketika itu jadi mujtahid? Tak, dia tetap muqallid. Tapi katanya sini qabulu qaulil qail bila hujjah, tanpa bila ma'rifati hujjatin, tanpa tahu hujjah. Jadi kata para ulama, maksud bila hujjah ni, bila ma'rifati hujjah, ay bila ma'rifati al-hujjah ma'rifatan sahihah. Muqallid, kalau kita bagi tahu dalil sekalipun, dia tak faham dalil. Jadi sepertinya dia tak pernah dengar dalil. Oleh kerana dia tidak mampu untuk istimbat dalil, istimbat ukur daripada dalil, seakan-akan kalau dia tahu dalil sekalipun, dia hanya tahu apa sabda Nabi, tapi dia tak tahu apa yang Nabi inginkan daripada sabda tersebut, maka tetap dinamakan muqallid. Tapi kalau Imam Syafi'i tanya Imam Malik, wahai guruku Imam Malik, sewaktu saya belajar dulu, contohnya ni tak berlaku hewan ni, katakan kita create hewan tu. Masa saya belajar dulu dengan anda wahai Imam Malik, anda sebut bila kita berwuduk kita wajib basuh muka. Tapi basuh muka tu jelas sangat. Ambil ada contoh lain. Saya belajar dengan kamu dulu bila makan daging unta tak batal wuduk. Apa dalilmu wahai Imam Malik? Imam Malik pun sebut dalil gini. Akhirnya Imam Syafi'i tahu dalil tu. Bila Imam Syafi'i tahu dalil, tahu apa nas dalil, Imam Syafi'i memikir. Nampak? Dia dah tahu dalil, Imam Syafi'i memfikir. Dalil ni, dan Imam Syafi'i ketika tu dah sampai tak ijtihad. Dalil gini. Okey, khalas. Betul. Saya juga berpendapat begitu sekarang. Adakah namanya taklid? Tidak. Kerana Imam Syafi'i tahu dalil Imam Malik dan Imam Syafi'i memahami dalil itu, dan akhirnya Imam Syafi'i ikut pendapat Imam Malik secara zahir. Itu tak namakan taklid. Sebab Imam Syafi'i berpegang dengan pendapat seorang qail secara surahnya, secara zahirnya, tetapi dengan hujah. Setelah Imam Malik sebut, Imam Syafi'i fikir dalil itu. Masalah kita yang bukan ijtihad, kita tak mampu untuk, kita boleh fikir tentang dalil itu, tapi kita tak mampu untuk memahami dalil itu dengan kefahaman yang betul, yang kena dengan kriteria seorang mujtahid. Tapi bagi Imam Syafi'i, bila Imam Syafi'i dengar dari Imam Malik,
Imam Syafi'i fikir, memahami, mahalusi, lalu Imam Syafi'i setuju. Ketika itu tak dinamakan Imam Syafi'i pegang kalam Imam Malik secara taklid. Sebab Imam Syafi'i dengar dalil Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i fahami dalil itu dan kebetulan akhirnya sama pendapat dengan Imam Malik. Jadi kalau Imam Syafi'i tanya Imam Malik, saya wahai Imam Malik telah sampai baru jadi mujtahid semalam. Ahlan wa sahlan, mabruk ila ailatil mujtahidin. Nanti masuk dalam grup WhatsApp. Contoh Imam Syafi'i kata, syukur ya Imam, cuma ni lah Imam, saya masa keluar dari masjid tadi orang tanya soalan, orang kata dengar kata dah jadi mujtahid. Baru tadi. Okey, nak tanya soalan. Soalannya Imam, kalau contoh apa namanya daging kerbau ni, kalau kita masak batal wuduk ke tidak? Saya tak ingat dah dalilnya apa semua. Nak buka, nak tak sempat. Dia nak jawapan kalau lebih lagi setengah jam. Apa jawapannya Imam Malik? Imam Malik pun kata jawapannya wuduk tak batal. Okey, syukran Imam Malik. Terus Imam Syafi'i sebut, wahai orang yang tanya soalan kepada saya, kalau kamu makan daging yang dipanaskan dengan api, wuduk kamu tak batal. Ketika itu Imam Syafi'i muqallid atau tidak? Muqallid. Sebab Imam Syafi'i ambil ucapan Imam Malik, bagi tahu kepada mustafti tanpa Imam Syafi'i tahu dalil Imam Malik. Itu baru namanya taklid. Qabulu qaulil qail bila hujjatin. Yang mudah cerita, kita ni tahu dalil ke tak tahu dalil ke, namanya muqallid juga. Sebab kalau kita tahu dalil sekalipun, kefahaman kita terhadap dalil itu tidak sempurna. Jadi seakan-akan kita tak tahu juga dalil, walau dia beritahu dalil, seakan-akan tak tahu dalil juga. Fa'ala hadza, okey, berdasarkan takrif pertama taklid ni. Sebab selepas ni kita akan tengok takrif yang kedua pula bagi taklid. Fa'ala hadza ay fa'ala hadza at-ta'rif lit-taqlid qabulu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusamma taqlida. Okey, berdasarkan takrif yang pertama ni, taklid adalah qabulu qaulil qail bila hujjah. Maka berdasarkan takrif yang pertama ini, seseorang mujtahid kalau dia pegang kalam Nabi alaihi salatu wassalam, itu dinamakan taklid. Qabulu qaulil qail, qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusamma taqlidan. Sebab apa namakan taklid? Sebab apabila seorang mujtahid tahu Nabi SAW mengatakan begini, dinamakan taklid sebab apa? Sebab dia pegang kalam Nabi tanpa dia tahu dalil Nabi. Adakah Nabi ni ada wahyu, atau Nabi guna qiyas, atau Nabi guna konsep apa yang sampai hukum begini ni? Sebab qaulun Nabi walaupun hujjah, tapi adakah dalil, apa dalil kalam Nabi tadi? Bila Nabi kata pegang begini batal, ini tak batal, apa dalil Nabi? Adakah kerana ada wahyu, atau Nabi menggunakan konsep apa? Al-aslu bara'atu zimmah ke apa ke? Jadi dia tak tahu. Yang kita tahu kalam Nabi saja. Ketika itu seseorang mujtahid kalau pegang kalam Nabi dan dia tak tahu dalil Nabi, dia dinamakan muqallid. Ni secara inilah. Setelah kita tahu takrif ni, okey, boleh tak kalau kita namakan mujtahid yang berpegang dengan kalam Nabi sebagai muqallid? Boleh, secara bahasanya. Tapi hakikatnya kalam Nabi tetap dalil. Maksudnya dia berpegang dengan dalil juga. Cuma kalau kita nak tatbikkan ta'arif ini pada isu ini, boleh juga. Seorang mujtahid bila pegang kalam Nabi dan kadang dia tak tahu Nabi dalilnya apa. Adakah Nabi menggunakan dan kalau Nabi sebut lain cerita. Nabi kata li'anna Allah qala, ketika itu dia tak ada jadi muqallid lah. Sebab dia tahu dalil. Tapi dalam masa yang sama tak boleh dia kata Nabi berijtihad, saya berpendapat lain pula. Tak boleh lah, sebab kalam Nabi di sini adalah hujjah. Fa'ala hadza qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusamma taqlida. Ini ta'rif yang pertama. Sebab gayanya kita ni
Tak sempat nak menghafal yang seterusnya ni. Kita kena habiskan muqarrah kita untuk malam ni. Tak apa. Faman la yudriku kulluhu la yudriku juluh. Sonok ternampak tu sebab tak hafal semua. Tapi kita akan ulang dalam Qurratul Ain. Kena hafal juga. Saya rasa sedih sebab tak berjaya juga tahun ni. Dah kalah awal. Bukan kalah awal, tapi kok adat je tak sempat kan. Tapi tak apa. Kita dah hafal banyak juga tu. Kat setengah juga kita kan. Puas hati lah. Okey. Wa minhum man qala. Sebahagian para ulama pula berkata, maksud dia dalam mereka mentakrifkan taklid, mereka ada takrif yang lain. Apa dia? At-taqlidu qabulu qawlil qaili wa anta la tadri min aina qalahu. Taklid adalah berpegang dengan ucapan seseorang yang bercakap. Maksud dia berpegang dengan kalam seorang mujtahid, wa anta la tadri, dalam keadaan kamu tak tahu, min aina qalahu, daripada sumber apa dia mengucapkan ucapan tersebut. Maksud dia apa? Berikut tarikh yang kedua ni, taklid ni bila kita pegang kalam seseorang mujtahid dalam keadaan orang yang berpegang tersebut dia tak tahu ucapan mujtahid ini sebenarnya kerana si mujtahid mengikut dalil atau kerana mujtahid tadi berijtihad. Sekali lagi, takrif yang kedua ni bagi tahu taklid ni apa dia? Apabila kita pegang kalam mujtahid dan kadang kita tak tahu ucapan mujtahid tadi berdasarkan ijtihad atau sebenarnya mujtahid tadi dia berpegang dengan nas, bukan dengan ijtihad. Okey? Itu baru dinamakan taklid. Tapi kalau si mujtahid tadi kata, anta sa'altani su'alan wallahi ana lam ajid nassan yadullu ala hukmi al-mas'alati sa'alta walakin ana ajtahid anna al-mas'alah hukmuha kaza wa kaza wa kaza. Ketika itu berdasarkan takrif yang kedua tak dinamakan orang tadi sebagai muqallid, sebab dia tahu ucapan si mujtahid tadi berdasarkan ijtihad. Tapi kalau mujtahid kata al-hukmu kaza wa kaza, lepas tu dia senyap. Lepas tu si orang tanya soalan, dah bijtihad wala bisabab dalil qaulun nabi wala qauli rasul? Kata la uri an ukhbirak, anta muqallid bas, uskut bas, isma' kalami wa tawakkal Allah. Ketika itu dia dinamakan orang tadi sebagai muqallid kerana dia tahu mujtahid tadi dalam masalah ni apa pendapatnya. Cuma dia tak tahu pendapat tadi kerana ada dalil jelas atau si mujtahid berijtihad. Oleh kerana dia tak tahu mujtahid ni sebenarnya kata benda ni tak boleh. Contoh, riba tu haram. Ustaz, riba ni halal ke haram? Haram. Si muqallid dia balik rumah dia kata, mujtahid tadi dia kata haram ni kerana ada dalil jelas ke dia ijtihad? Dia tak tahu ucapan mujtahid tadi berdasarkan apa? Berdasarkan ijtihad atau sebenarnya berdasarkan dalil yang jelas. Ketika itu orang ni dinamakan muqallid. Tapi kalau si mujtahid tadi bila ditanya soalan, riba ni halal ke haram? Dia kata haram li'anna Allah qal, li'annahu thabitun fil Quran. Allah Azza wa Jalla dzakara fil Quran saraha bi anna riba haram. Ketika itu orang yang bertanya tadi berdasarkan takrif kedua ni tak dinamakan sebagai muqallid kerana dia dah tahu ucapan si mujtahid tadi bukan sebab dia ijtihad tapi kerana ada dalil. Apa dalilnya? Walaupun dia tak tahu tak kisahlah, yang penting dia tahu ucapan ini berdasarkan ijtihad, ucapan ini bukan berdasarkan ijtihad. Tapi kalau dia tak tahu, saya tak pastilah ucapan ni berdasarkan ijtihad ke atau sebenarnya ada dalil jelas ke, saya tak tahu. Ketika itu dinamakan muqallid. Okey, ini adalah takrif yang kedua. Kalau kita tengok ada beza dengan takrif pertama. Takrif yang pertama dia tak tahu dalil tu apa. Dalil si mujtahid tadi apa? Adakah dalilnya
Quran, hadis, dia tak terus. Yang kedua ni, dia mungkin tahu dalil. Kalau takrif yang pertama tadi, mendengar satu ucapan tanpa hujah, dia terus tak tahu dalil orang tadi. Dia hanya tahu ucapan saja. Adapun kalau takrif yang kedua, kalau dia tahu ucapan ini berdasarkan ijtihad atau tidak, dia tak namakan sebagai muqallid. Kalau ikut takrif yang pertama, kalau mujtahid kata berdasarkan ijtihad saya, hukum bagian-bagian, tetap berdasarkan takrif pertama, dia muqallid. Sebab walaupun dia tahu tu secara ijtihad, tapi dia tak tahu dalilnya. Apa dalil yang kata benda ni bagian-bagian tu, dia tak tahu. Jadi kalau takrif yang kedua, kalau dia tahu saja ucapan ini berdasarkan ijtihad atau tidak, ketika itu dia tidak dinamakan muqallid. Kalau dia tak tahu, barulah dinamakan muqallid. Jadi kalau satu orang tanya kepada seorang syekh, "Syekh, riba ni macam mana Boleh ke tak boleh Syekh ni kata, ayat Quran jelas kata riba ni haram. Ayat Quran jelas kata riba itu adalah haram. Berdasarkan takrif yang pertama, orang yang bertanya tadi tetap dinamakan muqallid. Walaupun dia tahu ini ucapan ini bukan berdasarkan ijtihad, tapi dia tak tahu dalil tu. Si mujtahid tak nak sebut dalil dia. Kalau dia pegang ucapan mujtahid tadi, dan keadaan yang memegang ni juga adalah contoh katakan yang berpegang ni mujtahid juga, tapi dia main pegang je, ketika itu dinamakan taklid. Sebab dia hanya tahu, dia tahu bukan berdasarkan ijtihad orang ni mengatakan riba ni haram, tapi dia tak tahu apakah nas yang kata riba tu haram tu apa. Jadi ikut takrif yang pertama, situasi ini orang tadi dinamakan muqallid. Tapi kalau ikut situasi yang kedua, kalau si mujtahid tanya pada kawan dia mujtahid juga, "Syekh, entah kata riba ni haram sebab apa?" Lah, dia kata sebab ayat Quran jelas mengatakan begini-begini lah. Sebab ada dalil daripada ayat Quran. Saya bukan ijtihad, memang ada nas. Ente tak hafal Quran ke? Dia kata, Ana ni dulu pegang mujtahid tak wajib hafal Quran. Tu yang Ana hanya hafal surah juzuk yang ke-30 je. Memang ada ayat Quran dia? Ada. Cuba buka surah sekian-sekian. Ada ayat Quran je. Oh, jadi ketika itu kalau ikut definisi yang kedua, mujtahid tadi, kalau dia pegang pendapat mujtahid yang mula-mula, tidak dinamakan taklid. Sebab dia tahu ucapan mujtahid yang mula-mula tadi, yang pertama ini, bukan berdasarkan ijtihad, tapi berdasarkan dalil. Kalau dia tanya seorang mujtahid, "Syekh, entah kata batal wuduk ni dengan sebab makan daging unta ni, apa sebab Itu ijtihad ana berijtihad." Ketika itu kalau dia pegang pendapat si mujtahid tadi, dia tidak namakan juga muqallid. Dia dinamakan tetap dia bukan dinamakan muqallid sebab dia tahu mujtahid tadi mengeluarkan pendapat adalah secara ijtihad atau bukan secara ijtihad. Dia tahu makhaz dia tahu punca asal boleh keluar dalil ijtihad itu ataupun pendapat itu, maka orang tadi tidak dinamakan sebagai muqallid. Kalau ikut takrif pertama, dia kena tahu apa dalil. Dalil itu apa dia? Kalau sekarang tu ijtihad saya dah, ijtihad tak apalah, nak dalil kamu tu apa? Barulah dia akan keluar daripada dairatul taklid. Kalau ikut takrif yang pertama, dia kena tahu dalil tu terus. Tapi kalau sekadar mujtahid kata berdasarkan ayat yang sarih dalam Al-Quran mengatakan benda ni adalah haram, itu masih belum cukup bagi dalil yang pertama. Takrif yang pertama. Takrif pertama, dia kena tanya apa ayat tu? Mana ayat tu saya nak dengar? Mana hadis yang kata begini-begini? Saya nak dengar. Kalau dia tahu, kemudian dia fikir dan dia pula mujtahid, ketika itu dia barulah tidak dinamakan sebagai muqallid. Tapi kalau dia kata, ayat Quran, okey, terima kasih, ada ayat Quran, yang pasti ada, saya tak tipu, ada surah sekian-sekian, tak apalah, yang penting ada. Lepas tu dia pun ikut pendapat orang tadi, dia masih dianggap sebagai muqallid. Tapi kalau takrif yang kedua, takrif yang kedua cukup. Kalau orang tadi tahu si mujtahid ni keluarkan pendapat berdasarkan dalil yang sarih atau secara ijtihad,
Kalau dia tahu itu saja, dia sudah tidak dinamakan sebagai muqallid. Jadi takrif yang kedua lebih longgar daripada takrif yang pertama. Fa in qulna. Jadi berdasarkan takrif yang kedua ni, fa in qulna, kalau kita mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas, kalaulah kita berpendapat Nabi ni dalam Nabi mengeluarkan pendapat, dalam mengeluarkan hukum hakam, Nabi kadang-kadang menggunakan qiyas. Memang bukan semuanya wahyu daripada Allah Ta'ala, tapi ada benda wahyu tak turun tapi Nabi ijtihad. Nabi mungkin keluarkan pendapat ni berdasarkan wahyu, mungkin secara ijtihad. Kalau kita berpegang dengan pendapat sedemikian, maka fayajuzu an yusamma qabulu qawlihi taqlida. Maka bolehlah untuk kita menamakan orang yang berpegang, tindakan berpegang dengan ucapan Nabi tadi sebagai taklid. Kalau kita tak tahu Nabi menyatakan benda ni secara ijtihad atau secara dalil. Sebab ta'rif yang kedua kata apa? Apa dia taklid? Taklid bila kita berpegang dengan kalam seseorang dalam keadaan kita tak tahu pendapatnya itu daripada dalil atau secara ijtihad. Kalau tak tahu saja, maka kita pegang pendapat dia, kita dinamakan muqallid. Okey, faham? Baik, kalau kita pegang pendapat satu orang, kita tak tahu apa dalilnya. Adakah kenyataannya ini kerana ada dalil yang jelas dari Al-Quran ataupun hadis, ataupun ijma', atau sebenarnya dia keluarkan pendapat ni secara ijtihad dia. Kalau orang ni tak tahu, si faqih tadi keluarkan pendapat atas dasar ijtihad atau secara dalil, maka orang yang berpegang dengan pendapat mujtahid tadi dinamakan sebagai muqallid. Okey? Okey, jom kita tatbikkan takrif ni kepada Nabi alaihi wasallam. Nabi berijtihad atau tidak? Itu soalan mula-mula. Ada dua pendapat. Ada yang kata Nabi berijtihad, ada yang kata tak. Semua pendapat Nabi adalah nas, adalah secara wahyu. Cuma ada wahyu daripada Al-Quran, ada wahyu yang tidak ditulis dalam Al-Quran. Jibril beritahu bahawa Allah Ta'ala sebut gini-gini, tapi tak termasuk dalam ayat Quran. Hadis qudsi contohnya. Okey. Jadi ada dua pendapat. Okey. Kalau kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan Nabi berijtihad, kadang-kadang Nabi ijtihad, kadang-kadang bila Nabi keluarkan hukum sekian-sekian kepada sahabat, sebenarnya kerana wahyu. Ada kala Nabi berijtihad, kalau wahyu tak turun. Ada kala bila turun wahyu, Nabi akan pegang wahyu lah. Kalau kita berpegang dengan pendapat itu, Nabi kadang-kadang berijtihad, kadang-kadang tidak berijtihad. Kalau sahabat tanya pada Nabi satu soalan dan Nabi jawab tanpa Nabi sebut, haza li anna Jibril akhbarani anna Allah qala kaza wa kaza, tanpa Nabi sebut begitu, dalam masa yang sama kita berpegang Nabi kadang-kadang berijtihad, kadang-kadang tak berijtihad. Maknanya kalau seorang sahabat tanya pada Nabi satu hukum, Nabi jawab, sahabat tadi dinamakan muqallid. Sebab apa? Sebab sahabat tadi tak tahu ucapan Nabi tadi secara ijtihad atau secara wahyu. Namun katakan sahabat tanya soalan pada Nabi, tiba-tiba Nabi pun tiba-tiba wahyu turun, dan sahabat tahu bila wahyu turun pada Nabi. Tiba-tiba Nabi senyap, kemudian berpeluh Nabi. Itu maksudnya Nabi ketika itu sedang turun wahyu. Para sahabat semua tahu. Nampak wajah Nabi tu, dia musim sejuk pun berpeluh. Dia tu. Bila Nabi senyap tiba-tiba, dan Nabi nampak macam seperti orang yang datang demam, menggigil begitu sebab wahyu berat. Bayanglah wahyu kalau turun dari gunung, meletup gunung. Nak kata kuatnya tak kuatnya Nabi, wahyu turun Nabi tak meletup pun Nabi. Wahyu pernah turun pada Nabi sewaktu Nabi di atas unta, terduduk tu unta tu. Kalaulah tak kerana ada Nabi, unta tu habis hancur pecah tu. Sebab Quran ni berat. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, kita akan tengok gunung tu pecah tu. Sebab apa? Kerana beratnya Al-Quran Karim tu. Baik. Sahabat tadi tanya soalan pada Nabi, tiba-tiba wahyu turun. Selepas wahyu turun, Nabi pun kata hukumnya begian. Sahabat tadi namanya muqallid ke ataupun bukan muqallid? Tak ada mujtahid lah. Dinamakan muqallid atau tidak? Tidak. Kerana sahabat tadi tahu
Nabi keluarkan ucapan ini kerana ada wahyu. Tapi kalau tanya Nabi, Nabi pun jawab. Gitu je. Dalam masa yang sama kita berpegang Nabi ada kadang-kadang mujtahid, kadang-kadang muqallid. Jadi ketika itu orang yang tanya soalan pada Nabi, kadang-kadang Nabi jawab terus tanpa Nabi sebut ini secara wahyu atau secara ijtihad, maka orang itu dinamakan muqallid. Tapi kalaulah kita berpegang dengan pendapat semua kalam Nabi adalah secara wahyu, ada ke muqallid? Kalau orang tanya pada Nabi, Nabi jawab, ada ke muqallid di kalangan sahabat ketika itu? Tidak ada. Sebab semua kan tahu ucapan Nabi ni memang kena wahyu. Sebab mereka tahulah min aina qalahu. Okey. Clear? Okey. Ni kalau saya tanya seorang-seorang ni macam-macam kefahaman timbul ni. Okey. Hari ni dia senang tapi dia agak ni sikit. Jadi kalau ikut takrif pertama tadi, taklid disyaratkan kena tahu dalil tu terus. Saya berijtihad berdasarkan apa? Qiyas. Apa qiyas kamu? Diam. Okey, khalas. Kamu keluarkan ucapan ni sebab apa? Sebab ijma'. Mana ijma' tu? Ijma' geng-geng. Apa dia akan cek? Oh, ijma' ni betul-betul ijma' tu tidak. Kalau sampai ke tahap itu baru tak dinamakan sebagai muqallid. Tapi kalau ikut takrif yang kedua, dia lebih longgar. Muqallid ni adalah orang yang dia tak tahu ucapan ni secara ijtihad atau tidak. Kalau si musyrik tadi kata, ini ijtihad saya, adalah dalilnya. Tapi tak apalah, peringkat kamu tahulah ini ijtihad saya. Dia sebut saja ini ijtihad saya, orang yang pegang dengan pendapat musyrik tadi tidak dinamakan muqallid terus. Sebab dia tahu ada dalil secara ijtihad, bukan secara nas qat'i. Maknanya dia tahu ucapan ini datang daripada mana, secara daripada ijtihad ataupun bukan secara ijtihad. Tapi kalau ikut takrif pertama, orang ini masih lagi muqallid sebab dia tak dapat lagi nas tu. Mana dalilmu hai mujtahid? Betul kamu berijtihad, tapi mesti ada dalil. Dalil apa? Gunakan konsep apa? Mujtahid berkata menggunakan konsep al-aslu bara'atu zimmah. Okey, dah tahu dalil. Dia pun fikir, okey, saya punya pendapat pun samalah. Ketika tu dia tak namakan sebagai muqallid. Tapi dengan syaratlah orang yang tanya juga adalah mujtahid, kan? Kalau dia muqallid juga, walaupun dia fikir-fikir pun tetap dinamakan sebagai muqallid juga. Sebab dia tak layak untuk memahami nas secara berdisiplin. Dia mungkin boleh faham, tapi mungkin dia tersilap banyak. Sebab dia tidak dipadu dengan disiplin seorang mujtahid. Wa ammal ijtihad fahuwa bazlul wus'i fi bulughil gharad. Apa pula ijtihad? Sebab dah sebut ijtihad, dah sebut taklid, lawan taklid ijtihad. Apa dia ijtihad? Ijtihad adalah bazlul wus'i, mencurahkan segala kemampuan. Maknanya seorang mujtahid ini dia penat nak keluarkan hukum tu. Dia bukan sambil-sambil minum syai gitu ya. Dia kena cek dalil tu, dia kena tengok dalil ni, dia kena fikir, dia kena main nak keluar satu pendapat tu kadang-kadang mungkin memakan masa berhari-hari. Sebab tu tak mustahil kan bila kita dengar kisah Imam Malik tanya soalan, 40 soalan boleh jawab 4 je. Ada yang kata bukan 4, ada lebih. Dia ada banyak riwayat. Tapi nak katanya banyak-banyak soalan dia tanya boleh jawab sikit je. Sampai orang tu kata, saya datang jauh ni Imam Malik, orang kampung saya minta saya tanya soalan, saya nak jawab apa ke orang kampung saya kalau 40 soalan ni 4 boleh jawab. Imam Malik kata, katalah kat mereka Imam Malik boleh jawab 4 je. 4 lagi 36 saya tak ada jawab. Mudah ya. Terkejut orang tu, nak katanya amanahnya Malik. Tak tahu kata tak tahu. Jadi ijtihad ini adalah bazlul wus'i, mencurahkan, menggunakan segala keupayaan untuk sampai kepada tujuan. Senang je ayat. Tujuan yang dimaksudkan sini adalah al-ahkam. Mencurahkan, menggunakan segala kemampuan yang dia miliki untuk dia sampai kepada gharad, tujuan. Dalam isu istinbat hukum, tujuan dia adalah nak tahu hukum lah. Jadi si mujtahid dia kena gunakan segala kemampuan dia. Dia kena berpenat lelah sungguh-sungguh. Dia tak boleh jumpa hadis pertama, yang ni kot. Dia tak cek lagi hadis yang kedua, ketiga, keempat, kot mansuh nasih.
kok ada ayat Quran dia tak check, itu tak namakan ijtihad. Itu tak kena dengan ijtihad. Ijtihad ni mana dia kena cari semua dalil, dia kena faham semua, dia kena penat lelah, dia mikir kok bercanggah dengan konsep apa semua. Last sekali inilah hukumnya, insya-Allah. Itu baru namanya ijtihad. Setelah berpenat lelah, akhirnya dia sampai kepada tujuan. Kalau tak sampai, Ana ni kat 3 bulan dah ni, takat ni tak mampu lagi nak kata apa pendapat syarak masalah ni. Tu nama ijtihad ke? Belum ijtihad lagi lah maknanya. Ijtihad lughatan boleh lah, berpenat lelah, tapi belum sampai kepada tujuan. Bila dia sampai kepada tujuan, bila sampai kepada nak beritahu kepada mukallaf, ini adalah hukumnya. Ketika itu barulah usaha dia tadi dinamakan sebagai al-ijtihad. Baru dinamakan ijtihad fulan, adnal hukma kaza wa kaza. Tapi kalau dia baca satu hadis keluarkan hukum terus, ini bukan mujtahid. Ini mujtahid jadi-jadian. Dan ini yang banyak berzaman kita. Dia baca hadis suruh keluarkan dalil, dia reka, dia goreng kod dan, sedangkan dia bukan mujtahid. Kalau mujtahid pun jumpa satu hadis terus nak keluarkan hukum pun tak boleh juga. Apatah lagi kalau bukan mujtahid. Ini adalah ta'rif kepada al-ijtihad. Bazlul wus'i fi bulughil gharad. Fal mujtahidu, yang ni kita baca pada hari akhir nanti. 1, 2, 3 1, 2, 3 muka surat yang berbaki. Kita akan khatamkan pada hari Jumaat depan, insya-Allah.